Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 ingin membentangkan proposal kajian tindakan PDPC yang bertajuk meningkatkan tahap penguasaan mengingat dan menulis formula ion bagi 3 orang murid tingkatan 5 Bukhari dengan menggunakan teknik Nitarion. Baiklah, saya akan teruskan dengan bahagian refleksi. Refleksi merupakan elemen penting dalam kajian tindakan. Bahagian ini akan menilai amalan pengajaran guru dalam PDPC. Kami telah mendapatkan refleksi guru melalui sesi temu bual dan perbincangan bersama Cikgu Syukriah. Melalui refleksi guru ini juga, cikgu dilihat lebih peka dengan amalan pengajaran guru. Kami telah menemu bual Cikgu Syukriah iaitu Guru Kimia tingkatan 4 dan 5 Sekolah Menengah Islam Aman Kota Baru. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, kami telah membuat perbincangan bersama guru tersebut dan mengenal pasti 4 perkara. Pertama, kelemahan pengajaran guru. Kedua, masalah murid. Ketiga, isu persekitaran. Keempat, kandungan pelajaran. Sepanjang pengalaman beliau, Cikgu Syukriah mendapati topik formula ion merupakan topik asas yang sukar dikuasai oleh sesetengah murid. Hal ini kerana topik ini memulakan pelajar untuk menghafal dan mahir untuk menggunakan formula ion. Oleh itu, Cikgu Syukriah telah mencuba pelbagai cara untuk membantu murid menghafal formula ion. Beliau berkongsi akronim yang digunakan untuk menghafal formula ion. Selain itu, Cikgu Syukriah memberikan analogi iaitu tentang magnet. Kutub yang berlawanan akan menarik antara satu sama lain dan kutub yang sama akan menolak antara satu sama lain. Kerana formula ion mempunyai cas yang sama dengan magnet. Selain itu, Cikgu Syukriah juga memberi beberapa soalan latih tubi kepada murid. Walau bagaimanapun, segelintir murid masih gagal menyiapkan soalan latihan tersebut. Murid yang tidak mampu menyiapkan soalan latihan ini merupakan murid yang masih belum mampu menguasai topik formula ion. Murid juga memberitahu guru bahawa mereka tidak mampu menjawab soalan tanpa bantuan cikgu. Hal ini menunjukkan murid tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk menjawab soalan berkaitan formula ion. Memandangkan pelajar kini berada di tingkatan 5 dan topik formula ion pula merupakan topik tingkatan 4, hal ini telah menjadi masalah kepada cikgu untuk mengajar topik yang memerlukan kemahiran murid dalam topik formula ion. Tambahan pula, murid mempunyai persepsi bahawa subjek kimia merupakan subjek yang sukar dikuasai kerana terlalu banyak perkara yang perlu dihafal. Isu persekitaran murid juga telah dikenal pasti. Antaranya adalah murid yang lemah tidak mempunyai galakan daripada ibu bapa atau ahli keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan sains. Selain itu, kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah juga dilihat sangat terhad. Lebih-lebih lagi apabila cikgu ingin menunjukkan prosedur amali di dalam makmal. Akhir sekali, kami berharap agar program intervensi yang akan dijalankan ini dapat membantu Cikgu Syukriah dalam meningkatkan penguasaan murid dalam topik formula ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najibah dan saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan fokus kajian. Bagi kajian tindakan ini, fokusnya adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan menulis formula ion 3 orang murid tingkatan 5 Bukhari dengan menggunakan teknik Nitarion. Kenapa ini menjadi fokus utama adalah kerana berdasarkan daripada ujian peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 subjek kimia, kami dapati bahawa terdapat 3 pelajar yang masih lemah dalam mengingat formula ion. Jadi kesannya mereka ini tidak dapat menulis formula ion dengan betul dalam peperiksaan yang dilakukan. Jadi kami berharap dengan memperkenalkan teknik Nitarion, ia dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan juga menulis formula ion bagi 3 orang pelajar tersebut. Saya Nurnalia. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kajian. Objektif kajian terbahagi kepada 2, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum adalah meningkatkan tahap penguasaan formula ion melibatkan 3 orang murid dari tingkatan 5 Bukhari Sekolah Menengah Islam Aman menggunakan teknik Nitarion. Manakala objektif khusus terdapat 3, iaitu yang pertama untuk meningkatkan kefahaman konsep formula ion 3 orang murid tingkatan 5 Bukhari melalui teknik Nitarion, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan keupayaan mengingat formula ion 3 orang murid tingkatan 5 Bukhari
melalui teknik Netarion, dan yang akhir sekali iaitu meningkatkan minat 3 orang murid tingkatan 5 Bukhari terhadap subjek kimia melalui teknik Netarion. Seterusnya, bagi sasaran kajian ini telah mensasarkan 3 orang murid tingkatan 5 Bukhari Sekolah Menengah Islam Aman Kota Baru. Mereka ini dipilih berdasarkan kepada hasil analisis ujian peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 di mana ketiga-tiga murid ini mendapat markah yang terendah dalam subjek kimia. Dan mereka adalah berjantina perempuan dan daripada kaum Melayu. Setelah kami menjalankan ujian pra kepada ketiga-tiga murid ini, kami dapati bahawa mereka mengalami masalah yang sama, iaitu mereka tidak dapat untuk menulis formula ion dengan tepat dan betul, dan mereka juga tidak mampu untuk mengingat formula ion dengan tepat. Seterusnya, hasil perbincangan dengan guru dapati bahawa ketiga-tiga murid ini juga tidak fokus semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Seterusnya, pengaplikasian teori. Di dalam kajian tindakan ini, pengkaji telah memilih teori pembelajaran kognitif Piaget iaitu bagi membantu meningkatkan penguasaan dalam kalangan pelajar terhadap formula kimia. Di dalam teori ini, Piaget turut menekankan bahawa kanak-kanak berkembang melalui 4 peringkat, iaitu peringkat pertama, peringkat darjah motor, iaitu daripada awal kelahiran hingga 2 tahun. Peringkat kedua adalah peringkat praoperasi, iaitu 2 hingga 7 tahun. Peringkat ketiga, peringkat operasi konkret 7 hingga 12 tahun. Dan peringkat terakhir, peringkat operasi formal selepas 12 tahun. Di dalam teori ini juga, Piaget menyatakan bahawa proses akomodasi berlaku apabila kanak-kanak menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Contoh, dalam kajian ini, pelajar akan menyesuaikan diri dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang merangsang perkembangan kognitif pelajar bagi menguasai formula kimia dengan baik melalui aspek itu mengingat dan sebagainya. Seterusnya, pemilihan model. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih model Chemist dan MC Taggart iaitu sebagai panduan dalam melaksanakan kajian tindakan ini. Model ini mengandungi 4 langkah dalam melaksanakan kajian tindakan berdasarkan golongan iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Berdasarkan model ini, pengkaji telah membuat refleksi ke atas isu pembelajaran dan pengajaran yang hendak ditangani. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengenal pasti iaitu melalui keputusan ujian penilaian akhir tahun, pelajar yang mana terdapat 3 orang pelajar mempunyai markah yang paling rendah berbanding dengan pelajar lain. Kemudian, pengkaji merancang satu pelan yang sesuai bagi menangani isu dan masalah iaitu melalui intervensi Netarion bagi meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap formula ion. Proses seterusnya ialah pengkaji telah melaksanakan pelan tersebut iaitu dengan memerhati dan mencatat sebarang perubahan tingkah laku dan kemajuan yang dilaksanakan terhadap 3 orang pelajar tersebut. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengagihkan borang soal selidik kepada pelajar, soalan ujian pra kepada pelajar, melaksanakan temu bual dengan guru serta melakukan beberapa aktiviti yang melibatkan aspek iaitu seperti memahami, mengingat dan menguji yang berkaitan dengan formula ion bagi meningkatkan penguasaan formula ion dalam kalangan pelajar. Instrumen kajian yang digunakan oleh kumpulan kami yang pertama ialah soal selidik. Soal selidik merupakan antara cara paling mudah untuk mendapatkan maklumat. Kaedah pengumpulan data adalah dengan menggunakan skala Goodman yang mana data yang diperoleh dalam berbentuk ya atau tidak. Pengkaji menggunakan skala ini adalah untuk mendapatkan jawapan yang tepat dan tegas. Selain itu, skala ini bersifat deterministik menyebabkan ia sangat mudah untuk digunakan
bagi mengumpul dan menganalisis data. Kaedah analisis data dilakukan secara manual, output permarkahan diletakkan dalam jadual. Dapatan awal permarkahan ujian ditunjukkan melalui frekuensi kekerapan. Seterusnya, ini merupakan contoh borang soal selidik yang telah digunakan oleh kumpulan kami terhadap responden kajian. Ini merupakan dapatan awal kajian kami. Jadual 1 menunjukkan frekuensi kekerapan permarkahan murid. Terdapat 8 pernyataan kepada murid untuk mengetahui tahap penguasaan mereka dalam formula ion dan minat mereka terhadap subjek kimia. Hasil keputusan analisis menunjukkan 2 daripada 3 orang murid tidak meminati subjek kimia. Ketiga-tiga murid didapati tidak memahami formula ion yang diberikan oleh guru. 2 daripada 3 orang murid telah mengatakan mata pelajaran kimia agak sukar. Hasil keputusan analisis juga menunjukkan 3 orang murid berasa susah untuk menghafal formula ion. Akhir sekali, ketiga-tiga murid percaya mereka akan lulus subjek ini sekiranya mereka dapat menguasai formula ion. Instrumen kajian yang kedua ialah ujian pra. Ujian ialah satu pendekatan yang digunakan untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku individu. Dalam kajian ini, soalan set ujian pra telah diberikan kepada 3 orang murid pada awal kajian bagi mengesan dan menilai sejauh mana penguasaan dan kefahaman mereka terhadap kemahiran menulis formula ion. Kaedah kutipan data ialah melalui soalan subjektif berfokus, iaitu jawab 20 soalan dalam masa 30 minit, iaitu mengandungi 20 soalan sebanyak 20 markah. Kaedah analisis data melalui skala permarkahan. Skala permarkahan terdapat 3 kategori, iaitu lemah, sederhana, cemerlang. Markah bagi kategori lemah ialah 1 hingga 7 markah. Markah dari segi skala sederhana ialah 8 hingga 16 markah. Manakala dari segi skala cemerlang ialah mengandungi 17 hingga 20 markah. Dapatan awal kajian mendapati 2 orang murid memperoleh keputusan yang lemah, seorang murid memperoleh keputusan yang sederhana. Ini merupakan contoh soalan ujian pra yang diberikan kepada murid berkaitan dengan soalan formula ion. Ini merupakan dapatan awal kajian kami. Jadual 2 menunjukkan jumlah markah yang diperolehi oleh murid. Terdapat 3 peserta. Murid pertama memperoleh 8 markah daripada 20 markah dan berada di skala permarkahan yang sederhana. Murid 2 memperoleh 7 daripada 20 markah, itu berada di skala permarkahan yang lemah. Murid 3 memperoleh 5 daripada 20 markah, itu berada di skala permarkahan yang lemah. Jadual 3 menunjukkan permasalahan yang dikenal pasti berdasarkan semakan ujian pra. Ini merupakan contoh permasalahan lain yang menyebabkan murid gagal dalam menguasai formula ion dengan betul. Permasalahan ini dikenal pasti setelah guru melakukan semakan ke atas ujian pra murid. Terdapat 3 permasalahan yang dihadapi oleh 3 orang murid. Itu murid pertama mengalami permasalahan tidak dapat menulis cas dengan betul serta bentuk penulisan yang salah. Manakala murid 2 hanya mengalami satu permasalahan sahaja, iaitu tidak dapat menulis cas dengan betul. Murid 3 pula menghadapi ketiga-tiga permasalahan, iaitu tidak dapat menulis simbol ion dengan betul, tidak dapat menulis cas dengan betul dan bentuk penulisan yang salah. Baiklah, untuk bahagian intervensi, kami menggunakan kaedah Netarion, iaitu gabungan perkataan mnemonik, putar dan ion. Kaedah mnemonik menggunakan kad imbas. Kami menggunakan satu jenis kad imbas yang mempunyai 2 paparan, iaitu paparan di depan dan paparan di belakang.
Paparan depan kad imbas mempunyai formula ion dan nama formula ion. Paparan belakang kad kami letak kaedah mnemonik. Kaedah mnemonik merupakan satu alat ataupun sistem untuk mengekalkan maklumat yang dipelajari dengan cara menulis formula ion dengan mudah. Teknik yang berkesan untuk meningkatkan keupayaan ingatan individu. Kaedah mnemonik juga dapat membantu pelajar untuk mengingat kembali sesuatu pelajaran dan boleh meningkatkan aktiviti kognitif. Kad imbas kami mempunyai warna mengikut cas formula ion. Kami memilih untuk menggunakan kad imbas kerana kad imbas mempunyai kelebihan, iaitu guru dapat menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran murid lebih menyeronokkan. Guru pula perlu menjadi versatil dalam pengajaran menggunakan kad imbas untuk menarik minat murid untuk menghafal formula ion. Terdapat kajian daripada Nur Aini Ishak, Manaf Art dan juga Abu Bakar. Objek yang menarik seperti kad imbas lebih mudah membantu murid untuk mengingat di samping guru mengajar dengan kaedah yang sesuai dengan menggunakan kad imbas. Selain kad imbas, kaedah Netarion yang akan kami jalankan juga mengandungi gamifikasi roda impian. Menurut Fudu et al. 2017, gamifikasi yang digunakan dalam pendidikan bertujuan untuk memastikan pembelajaran kekal aktif dan menggalakkan minat pelajar. Perkara ini disokong oleh Rohaila dan Fariza 2018 yang menyatakan elemen permainan dapat merangsang dan memberikan motivasi kepada guru agar pengajaran dapat diintegrasi dalam bentuk permainan yang berfaedah. Selain itu, kajian oleh Siti Rohani, Suhaila dan Hakim 2018 merumuskan bahawa gamifikasi menjadikan pembelajaran tidak hanya tertumpu kepada penyampaian guru dalam kelas sahaja, tetapi dapat dipelajari sendiri dalam bentuk yang lebih menghiburkan dan bermanfaat. Okey, saya teruskan dengan aktiviti 1 iaitu pengenalan konsep ion dengan kad imbas Netarion. Tujuan aktiviti ini dirancang adalah untuk mencapai objektif kajian pertama iaitu meningkatkan kefahaman konsep formula ion dalam kalangan 3 orang murid 5 Bukhari. Berikut merupakan langkah-langkah yang terdapat dalam aktiviti 1. Pertama, guru akan memberikan penerangan berkaitan konsep formula ion kepada murid. Kedua, guru akan memperkenalkan jenis-jenis ion kepada murid dengan menggunakan kad imbas yang berwarna-warni. Kad imbas adalah berbeza warna bagi setiap cas. Ketiga, guru menerangkan kepada murid bahawa cas formula ion berbeza mengikut kategori warna kad imbas, di mana warna hijau untuk positif 1, kuning untuk positif 2, jingga untuk negatif 3, biru negatif 1, merah untuk negatif 2 dan akhir sekali merah jambu untuk negatif 3. Keempat, guru menyebut nama ion beserta cas dengan jelas sambil mengimbas kad kepada murid. Kelima, guru bersama murid menyebut satu persatu nama unsur dan cas ion yang terdapat pada kad imbas dan murid diminta untuk menulis setiap formula ion dalam buku nota masing-masing. Aktiviti 2 iaitu mengingat bersama kaedah mnemonik. Aktiviti ini dirancang bertujuan untuk mencapai objektif kajian kedua iaitu meningkatkan keupayaan murid dalam mengingat dan menulis formula ion dengan tepat melalui teknik Netarion. Langkah-langkah bagi aktiviti ini adalah seperti berikut. Pertama, guru meminta murid untuk menulis formula-formula ion di papan putih mengikut kategori cas positif 1, positif 2, positif 3, negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Kedua, guru memperkenalkan kaedah mnemonik dan menulisnya di papan putih berdasarkan formula-formula ion yang ditulis oleh murid. Ketiga, guru meminta murid menyebut formula ion tersebut dengan menggunakan kaedah mnemonik. Paparan kaedah mnemonik adalah seperti jadual di sebelah.
Paparan kad imbas Nitarion menggunakan kaedah mnemonic adalah seperti jadual ini, di mana murid perlu mengingat mnemonic di belakang kad mengikut turutan. Langkah 4, setiap murid akan diberikan kad imbas Nitarion yang mengandungi kaedah mnemonic. Kelima, guru meminta murid berbincang bersama-sama untuk menyusun kad imbas mengikut cas-cas dengan menggunakan kaedah mnemonic. Keenam, guru meminta murid membentangkan kad imbas Nitarion yang siap disusun di papan putih dan guru meminta murid menulis formula A yang bersebelahan mnemonic yang telah dibentangkan di papan putih. Aktiviti 3 yang akan jalankan ialah gamifikasi roda impian dan mengumpul dapatan kajian selepas pelaksanaan intervensi. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah untuk mengukuhkan kaedah mengingat dan menulis formula ion 3 orang murid sasaran dan sekaligus meningkatkan minat mereka dalam subjek kimia. Langkah-langkah dalam pelaksanaan aktiviti adalah seperti berikut. Pertama, guru memaparkan beberapa soalan formula ion kepada murid dalam bentuk roda impian pada skrin layar bagi menguji ingatan murid-murid terhadap formula ion. Kedua, guru meminta seorang murid ke hadapan untuk putarkan roda impian dan menjawab soalan berdasarkan unsur yang murid muncul setelah roda impian diputarkan. Ketiga, guru meminta murid menulis formula ion pada papan putih mengikut paparan yang keluar pada roda impian. Langkah 4, guru akan menyemak jawapan yang diberikan murid sama ada betul atau salah. Kelima, langkah ini akan diulang untuk murid yang seterusnya sehingga selesai. Seterusnya, langkah 6, guru akan memberikan ujian penilaian dan borang soal selidik kepada 3 orang murid tersebut bagi menilai sejauh mana keberkesanan teknik Nitarion kepada mereka. Seterusnya, cadangan penilaian. Terdapat 2 cadangan penilaian, iaitu yang pertama, mengedarkan borang soal selidik. Penggunaan soal selidik adalah cara yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada murid dalam bentuk temu bual bertulis. Jadi, borang soal selidik ini akan diedarkan kepada murid setelah murid mengikuti intervensi. Hal ini bertujuan untuk mengukur minat dan juga kefahaman terhadap formula ion dalam kalangan murid. Manakala cadangan penilaian yang kedua adalah melaksanakan ujian bertulis, iaitu melalui penggunaan ujian bertulis yang sama semasa ujian diguna pakai kembali selepas murid menjalani intervensi. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penilaian dilakukan bagi melihat perbezaan dari segi tulisan, ejaan, simbol dan sebagainya. Baiklah, ini merupakan jadual pelaksanaan kajian tindakan yang kami cadangkan beserta aktiviti selama 10 minggu. Anggaran pembelanjaan kajian kami ialah sebanyak RM74.50. Untuk menjalankan kajian ini, kami telah mengenal pasti bahan dan kos yang akan terlibat. Kad manila dan pen marker pelbagai warna akan digunakan untuk penghasilan kad imbas Nitarion. Sebanyak 6 jenis kad warna kad manila yang akan digunakan iaitu warna hijau, kuning, biru, jingga, merah dan merah jambu. Kertas A4 dan dawat pencetak digunakan untuk mencetak ujian pra, ujian pos, soalan perselidik, soal selidik dan soalan latih tubi yang akan diedarkan kepada murid. Senarai ABN yang akan digunakan adalah seperti dalam jadual, di mana kad imbas Nitarion akan disediakan sebelum memulakan sesi intervensi. Laman sesawan beralamat aslide.com akan digunakan untuk penyediaan roda impian Nitarion.